Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Grup C, semester 5, program Sarjana Muda Pengurusan Awam dengan keputian di Pusat Pendidikan Profesional dan Keterusan PIS, Universiti Utara Malaysia, UUM Kuala Lumpur, ingin membentangkan mengenai isu semasa ekonomi dan pasca COVID-19 terhadap sektor pendidikan. Saya Abdul Aziz bin Abdul Aziz, Laboratory 265-825 ingin memberi pendapat mengenai isu ini. Dikala kita Malaysia di pada ancaman COVID-19, ini yang semakin meningkat akibat gelombang ketiga, juga seluruh dunia sedang menghadapi era pasca COVID-19 yang dalam tempoh masa singkat telah memberi impak kepada pelbagai sektor di negara kita. Bukan sahaja dari segi peningkatan kadar pengangguran dan ketidaktentuan ekonomi dunia, sektor-sektor lain turut merasai tempias yang pandemik di luar dugaan tersebut, dengan sektor pendidikan tidak terkecuali. Dari segi perspektif pendidikan tinggi, norma ini secara tidak langsung akan memberi impak kepada plan strategik setiap institusi pengajian tinggi, di samping mengubah pacuan hala tuju sedia ada. Malah tidak mustahil juga landscape sistem pendidikan tinggi, terutamanya dari aspek pengajaran dan pembelajaran yang sedang dilaksanakan pada waktu ini, akan terus kekal bersama arus perubahan semasa untuk tempoh waktu yang panjang. Pendidikan tinggi pasca COVID-19 di Malaysia akan menghadapi impak norma baru dari beberapa skop utama. Yang pertama adalah kelestarian kewangan institusi pendidikan tinggi akan terjejas berikutan pengujupan bilangan pelajar tempatan dan antarabangsa, seperti penyusutan pendapatan daripada program-program akademik yang biasanya dapat menampung pelbagai kos operasi. Saya baca melalui artikel yang diterbitkan oleh Henry Chesbrough di Forbes, telah menerangkan betapa pengurangan bilangan pelajar dan pendapatan keseluruhan universiti akan menyebabkan penutupan universiti dalam kadar yang membimbangkan, terutamanya universiti swasta. Universiti awam walaupun turut dibantu dana kerajaan, sebenarnya akan merasai tekanan yang sama berikutan peningkatan kos operasi dan pengurangan hasil. Penggunaan seperti penggunaan ruang kuliah dan fasiliti pengajaran yang sedia ada perlu mematuhi peraturan jarak sosial dan kaedah kawalan lain. Keadaan ini menyebabkan ruang-ruang ini tidak dapat digunakan secara optimum. Jadi kelengkapan dan perkhidmatan tambahan untuk pembelajaran dalam talian juga perlu ditambah baik dan akan menelan kos yang lebih tinggi. Maka strategi pengurusan kewangan yang lebih inovatif perlu dirangka. Kedua, perubahan struktur dan penyampaian kurikulum program akademik di universiti akan berlaku dengan rancak semasa dan selepas pandemik COVID-19. Walaupun kebanyakan kaedah-kaedah yang dijalankan sekarang adalah bersifat sementara, namun kesan perubahan ini dijangka akan berterusan. Program-program akademik akan dinilai kembali melalui amalan penambahbaikan kualiti berterusan sedia ada, namun perlu disokong oleh garapan kurikulum yang lebih fleksibel dan anjat agar proses pembelajaran masih dapat diteruskan walaupun dalam situasi luar jangka seperti pandemik.
Pengintegrasian pembelajaran dalam talian dan penilaian alternatif juga akan lebih menyeluruh dengan harapan ia tidak mengkompromi kualiti graduan yang dihasilkan kelak. Kolaborasi antara universiti juga perlu dipertingkatkan agar kurikulum program yang dihasilkan adalah kalis masa depan. Ketiga, sinergi antara penyelidikan dan pengajaran harus diberikan perhatian lebih khusus. Pada ketika universiti mengejar KPI penyelidikan dan penerbitan, pandemik COVID-19 telah menunjukkan betapa penyelesaian kepada kekangan-kekangan proses pembelajaran dan pengajaran tidak dapat dijalankan dengan efektif. Contohnya, pada ketika ini, universiti masih bergantung kepada aplikasi pembelajaran dari luar negara yang turut menelan kos yang agak tinggi dan tidak bersesuaian dengan konteks dalam negara. Justru itu, penyelidikan berimpak tinggi dari segi pengajaran juga perlu diberikan penekanan, terutamanya melalui pendekatan kesarjanaan dan pengajaran dan pembelajaran. Kajian-kajian lebih spesifik untuk memahami pelbagai faktor sosial turut dapat meningkatkan tahap ekuiti dan kualiti pendidikan untuk golongan pelajar yang berada di kawasan luar bandar. Semua ini mampu dilaksanakan melalui sinergi yang lebih utuh antara penyelidikan dan pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kita jaga kita. Saya Nona Nabila Syifa binti Muhammad Nur, nombor matrik 266235. Di sini saya ingin membuat satu perkongsian di mana kesan terhadap sektor pendidikan ketika kita melanda penyakit berjangkit iaitu wabak COVID-19 lah. Dalam norma baru kini, ketika melanda pandemik COVID-19, banyak kesan sampingan terhadap pelajar yang di mana mereka kebanyakan menggunakan pembelajaran atas talian. Boleh mempengaruhi kepada para pendidik dan ada juga kesan yang mempengaruhi para pelajar. Jadi, di sini saya ingin sampaikan di mana kesan terhadap pelajar yang kini menggunakan pembelajaran atas talian. Okay, next. Ni yang tadi ni pelajar tu dia mengantuk. Sejauh mana dia fokus pun dalam sesi pembelajaran talian, still juga dia mengantuk. Dan di mana kebanyakan pelajar bila sesi pembelajaran atas talian akan tarik bantal ataupun selimut lah untuk tidur. Next.
itulah antara kesan yang mereka hadapilah antaranya tadi. Okey, sekian. Itu saja. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Afzal Majid Jeffrey, nombor matrix 266021, dan hari ini saya akan membincangkan ataupun mengeluarkan idea mengenai tajuk yang kami pilih, iaitu isu ekonomi semasa dan pasca COVID-19 dalam sektor pendidikan. Okey, dan saya akan menerangkan mengenai tajuk ini dalam peranan dan juga cabaran pemimpin pendidikan dalam menghadapi perubahan. Sekarang, pada zaman sekarang ini, dunia semakin mencabar dan juga kompleks. Sebarang perubahan dan juga perancangan perlu dilakukan dan penuh dengan teliti dan perlu bersifat mudah ubah. Ini bermakna setiap peranan pemimpin pendidikan perlu berubah mengikut kadar keperluan semasa yang dikenali sebagai zaman milenium. Pemimpin perlu juga mempersiapkan diri dalam segala aspek apabila berhadapan dengan dunia yang berubah-ubah agar dapat mengadaptasi dengan apa jua keadaan sekalipun. Peranan pemimpin pendidikan dalam membuat perubahan boleh dijana dan dilestarikan dalam dua bentuk, iaitu yang pertama sekali menyelesaikan masalah persekitaran yang kompleks. Dunia yang penuh dengan cabaran ini memerlukan pemimpin yang sentiasa bersiap sedia, peka dengan keadaan semasa dan dinamik dalam pengurusan dan juga kepimpinan. Semasa berlakunya sesuatu yang di luar jangkaan, pemimpin perlu juga cekap dalam mengadaptasi perubahan yang mendadak, menambah baik proses membuat keputusan yang secara kreatif, membuat keputusan melalui tindakan kolaboratif dan juga boleh dipercayai. Pemimpin juga perlu mempersiapkan diri dapat mengadaptasilah dengan segala apa jua keadaan sekalipun. Perkara penting yang perlu dititik beratkan adalah pelaksanaan tugas dengan cekap dan sentiasa menempati masa. Selain itu, pemimpin juga tidak lagi perlu bergantung kepada satu pilihan dalam membuat sebarang keputusan. Okey, yang kedua, mengaplikasi teknologi terkini. Flexibility menuntut organisasi turut berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi telah memaksa perubahan organisasi sama ada dalam bidang pendidikan secara khususnya, ajaran kerja dan juga tanggungjawab. Dalam erti kata lain, perkembangan teknologi ini telah mempengaruhi perubahan persekitaran kerja dan mendorong kepada paradigma baru dalam pendidikan. Teknologi menuntut dunia pendidikan sentiasa memperbaharui kemahiran teknologi dari semasa ke semasa seiring dengan revolusi industri. Paradigma baharu untuk memimpin pendidikan abad ke-21 bersedia dengan kemahiran pembelajaran yang disokong oleh teknologi bagi mempersiapkan guru-guru dan juga murid-murid kepada persekitaran globalisasi dan memerlukan pemikiran secara kritis, bersedia mencari, mengakses dan menganalisis maklumat dan membuat keputusan. Okey, cabarannya terhadap pemimpin pendidikan adalah sebagai facilitator. Perubahan adalah memahami peranan dan juga tanggungjawab dengan jelas. Dalam hal ini, selain daripada berinteraksi tentang hal-hal berkaitan dengan tugasan atau kerja, pemimpin sebagai facilitator juga perlu melibatkan diri dengan perbualan tidak rasmi dan perbincangan secara santai bersama warga organisasi. Oleh itu, sejauh mana pemimpin dapat melibatkan warga pendidik dalam inisiatif perubahan akan menentukan tahap kejayaan inisiatif tersebut.
pelaksanaan PKP juga telah mengubah landscape pengajar dan pembelajaran. Oleh itu, cabaran utama dalam situasi pandemik COVID-19 ini adalah bagaimana pemimpin pendidikan perlu mampu bertindak memotivasikan, memudahkan cara dan memberi bimbingan warga pendidik sentiasa berada di tahap yang sama atau lebih tinggi berbanding kaedah konvensional. Dalam hal ini, standard kualiti pendidikan Malaysia yang mengandungi 4 dimensi, iaitu hala tuju kepimpinan, pengurusan organisasi dan pengurusan program pendidikan dan juga kemenjadian murid perlu diadaptasi mengikut keperluan semasa dan perancangan masa hadapan. Okey, terima kasih. Dunia sedang dilanda pandemik yang tidak pernah berlaku pada era moden dan Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi Malaysia memilih untuk bangkit, justeru kerajaan memperkenalkan norma baharu dalam menjalani kehidupan seharian demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Banyak perkara yang telah berubah dan tidak kurang juga kepada sektor ekonomi dan perniagaan yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Antara norma baharu yang perlu dilalui oleh sektor ini adalah menjalankan perniagaan secara dalam talian. Hasilnya bukan sahaja menguntungkan perniagaan, malah turut memberi manfaat kepada orang ramai. Peningkatan jualan dalam talian yang pesat telah menyebabkan ekonomi negara meningkat dan merangsang daya tahan ekonomi digital negara, seterusnya membantu rakyat serta perniagaan yang terkesan akibat COVID-19. Selain itu, kerajaan juga memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun PENJANA yang bertujuan untuk menyokong sektoral dan sistemik bagi membantu beberapa sektor ekonomi yang terkesan akibat wabak COVID-19. Saya Nisha, nombor matrik 266406. Saya nak terangkan sikit tentang impak COVID-19 kepada pelajar dan pembelajarannya. So, berbanding dengan semasa mereka pergi ke sekolah dan sekarang belajar secara online, semasa mereka pergi sekolah, mereka aktiviti mereka adalah lain. Maksudnya, dari segi kesihatan mereka sihat sebab aktiviti sukan dan aktiviti beriadah, dia orang punya diet, dia orang banyak berjalan, banyak berfikir, like so many things make them to stay in a healthy way. Tapi sekarang since mereka dah start belajar online, dia orang punya kesihatan tu not stable anymore sebab there are a lot of chances for them to face banyak masalah kesihatan in future. So ini akan menyebabkan banyak masalah kepada penglihatan mereka. So their vision might get spoiled sebab dia orang hanya menghadapi screen handphone and then laptop sahaja. And then mereka juga akan ada sakit kepala and then stress sebab selalu menghadap dengan gadget. So yang ni salah satu masalah kesihatan yang mungkin mereka akan menghadapi after some time in future, kalau pandemik ini berterusan like this. So kedua ialah penangguhan exam. PT3, SPM, STPM, penangguhan ini akan melambatkan proses graduasi mereka dan melambatkan proses mereka start bekerja atau sambung degree. Pelajar yang tidak menduduki peperiksaan rasa stres sebab proses pembelajaran mereka akan jadi lambat compared to the pelajar yang lain, pelajar yang sebelum ni. So impak yang seterusnya ialah pelajar boleh mengambil kesempatan untuk menggunakan social media sebab mereka belajar atas talian. So which means mereka boleh menggunakan Instagram, TikTok, WhatsApp and apa semua secara like consistent. Macam hal ini akan menyebabkan mereka untuk rasa agak susah untuk adopt the situation masa dia pergi sekolah sebab mereka kan dah addicted dengan social media. So once dia pergi sekolah yang tak boleh bawa handphone, dia akan rasa stress. Lepas tu selepas tu mereka masa buat homework, masa ada kelas tambahan, masa pergi tuition, still they will suddenly use their handphones because dah addicted. So this is like not healthy. This is not good for their study. Tempat yang seterusnya ialah self-discipline akan terjejas. Maksudnya apabila mereka pergi sekolah, mereka akan ikut semua peraturan di sekolah. Tetapi apabila mereka kat rumah, mereka terlalu biasa dengan
berada di rumah. Hal ini akan menyebabkan pelajar-pelajar rasa agak susah untuk fit themselves in some rules. Apabila mereka dah pergi balik ke sekolah and all selepas vaksin, mereka akan rasa agak susah untuk mematuhi peraturan, and then once they pergi luar ke, pergi jumpa kawan ke apa semua, diorang punya self discipline will be a bit less. So COVID-19 ini mengakibatkan banyak impak yang negatif kepada pelajar. So ini saja daripada saya. Thank you. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Faidi bin Muhammad Fajar, matriks nombor 266106. Jadi hari ini saya nak mengupas mengenai masalah penutupan sekolah secara berpanjangan kepada para pelajar. Jadi apabila berlaku penutupan sekolah secara berpanjangan dalam tempoh PKP atau tempoh penyebaran COVID dan kes-kes COVID yang semakin tinggi ini, para pelajar terpaksa berada di rumah dan melakukan PMP, iaitu proses pembelajaran dan pengajaran di rumah bersama guru melalui kaedah-kaedah lain seperti menggunakan kaedah media seperti Webex, Google Meeting dan sebagainya, dan perlukan alatan seperti laptop, telefon pintar untuk berkomunikasi dengan guru mereka, di mana ini dilihat kurang praktikal, iaitu kurang untuk komunikasi dua hala dengan lebih berkesan. Selain itu, waktu pembelajaran mereka juga berubah-ubah dan tidak tetap seperti jadual yang selalu di sekolah. Jadi ini memberi kesanlah kepada pendidikan pelajar dan akan berlaku kekangan dalam usaha untuk menghabiskan soluba dalam tahun tu. Contohnya macam tahun lepas, sekolah-sekolah kerap kali ditutup dan itu dah mengganggu proses pembelajaran dan pelajaran terpaksa ditangguh. Ada juga yang terpaksa, maksudnya dia tersangkut, dia tak boleh dihabiskan dalam masa yang ditetapkan. Jadi guru-guru juga mempunyai kekangan mereka yang tersendiri, seperti para pelajar tidak dapat memberi fokus dan sebagainya. Jadi ini memberi kesan kepada pendidikan para pelajar. Jadi pada pendapat saya lah, pembelajaran secara di rumah dan menggunakan medium seperti media sosial dan sebagainya kurang berkesan untuk memastikan pelajar berdisiplin, untuk memastikan pelajar mendapat pengetahuan yang cukup untuk menghadapi peperiksaan dan sebagainya. Dan para guru juga mempunyai kekangan seperti masa di rumah, kekurangan masa untuk menyampaikan benda-benda penting, dan ilmu yang diberi pun kurang memberi kesan kerana tiada hubungan dua hala secara terus itu kurang, dan hal ni akan memberi kesan jangka masa panjang kepada pelajar, seperti kita terpaksa menangguhkan peperiksaan penting seperti di Institut Pengajian Tinggi ataupun di sekolah-sekolah harian biasa. Jadi seperti yang berlaku pada tahun lepas, SPM Sijil Pelajaran Malaysia terpaksa ditunda, dan ini memberi kesan kerana belum tahu lagi bila peperiksaan itu akan diadakan, dan seterusnya memberi tekanan kepada para pelajar yang kurang mendapat pengetahuan dan pendidikan mengenai topik-topik yang sepatutnya dia belajar bagi menghadapi peperiksaan. Jadi hal ni secara tak langsung memberi bebanan, tekanan kepada para pelajar, walaupun para pelajar sebenarnya seronok berada di rumah kerana mereka kurang berada di sekolah dan banyak menghabiskan masa di rumah. Namun masalah di masa hadapan akan lebih rumit jika perkara ini tak dapat diselesaikan dengan cepat. Jadi pada pendapat saya, masalah COVID ni perlu diselesaikan dengan cepat bagi mengelakkan para pelajar daripada menghadapi masalah-masalah di masa hadapan. Kerana pada masa ini pun kita dapat lihat para pelajar
kurang menumpukan perhatian di rumah, maksudnya menumpukan perhatian pelajaran di rumah, dan lebih banyak membuang masa saja. Dan saya berharap pihak yang berkenaan mengambil langkah secepat mungkin, langkah yang efisien dalam memastikan para pelajar dapat hadir semula ke sekolah, menjalankan proses pembelajaran dan pengajaran seperti biasa, kerana proses tersebut merupakan proses secara natural dan mampu memberi impak yang besar kepada para pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Enilia binti Rosli, matrik nombor 266522. Di sini saya ingin fokus lebih kepada cabaran dalam sektor pendidikan pada musim COVID-19. Bagi saya adalah cabaran terbesar adalah pada guru dan ibu bapa. Kalau dahulu peranti telekomunikasi dan telefon pintar seperti gadget adalah dilarang dibawa di sekolah, namun kini perkara itu dah jadi sebaliknya. Dunia pendidikan kini berada dalam alam maya dan dilakukan di rumah. Krisis global akibat penularan COVID-19 bukan sahaja menyebabkan pembelajaran dan pengajaran secara konvensional tertangguh, bahkan menjadikan tugasan guru semakin mencabar apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan norma baru kehidupan dan kebiasaan macam mereka perlukan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara atas talian. Namun tidak semua pelajar mampu memiliki gadget dan talian internet, rangkaian internet. Maka tiada pilihan, guru-guru tiada pilihan untuk tidak melakukan pembelajaran secara atas talian. Bagi ibu bapa pula, cabaran sangat besar apabila mereka bekerja dari rumah. Mereka bekerja dari rumah bukan bererti mereka boleh mempunyai lebih banyak masa. Rasanya lagi ketat masa yang mereka ada sebab perlu membuat kerja-kerja office dan memantau pelajaran anak-anak dalam satu masa yang sama. Maka cabaran dalam sektor pendidikan adalah lebih, bagi saya lebih rumit bagi ibu bapa dan guru. Itu adalah pendapat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nursini Syafiqah binti Hasbullah, 266193. Negara telah digemparkan dengan wabak COVID-19 pada tahun 2020. Berbagai golongan masyarakat telah terjejas, termasuklah sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini dilihat terjejas akibat dari COVID-19 melalui sistem pendidikan dan suhu pembelajaran yang digunakan pada masa kini lah. Sektor pendidikan atau kaedah pembelajaran yang digunakan adalah secara dalam talian. Kesan dari pendidikan secara dalam talian dapat dilihat, bagi saya dapat dilihat melalui kekurangan lah. Kekurangan dari segi pengasingan, iaitu sektor pendidikan secara dalam talian telah mengakibatkan pelajar mengambil kelas dalam talian tidak mempunyai peluang yang luas untuk berinteraksi secara bersemuka dengan guru dan pelajar yang lain. Mereka hanya, bila pelajar dalam talian mereka hanya akan bersemuka dengan lecturer saja. Tapi itu pun
secara dalam talian lah. Antara kesan yang seterusnya adalah kos penjadualan teknologi, iaitu pelajar perlu membeli perisian yang dikemas kini untuk mengakses program dalam talian mereka. Ataupun diorang ni terpaksa membayar lebih banyak kena keluarkan duit untuk meningkatkan lagi kelajuan talian internet mereka, terutamanya pelajar luar bandar. Mereka terpaksa keluar daripada kawasan kampung untuk cari line internet yang lebih baik. Yang ketiga adalah masalah daripada pengajar juga, bukan pelajar sahaja, pengajar juga. Kebanyakan pengajar yang profesional adalah pengajar yang agak berusia, jadi mereka terpaksa bersaing dengan teknologi generasi Z, terutamanya dari segi pengaksesan internet, pengaksesan apps yang terpaksa digunakan. Kadang-kadang tu pengajar terpaksa minta bantuan pelajar untuk membantu mereka mengakses pelbagai apps yang boleh digunakan untuk dalam pembelajaran lah. Itulah bagi saya untuk hari ini. Terdapat kesan yang tidak baik pembelajaran secara dalam talian kepada para pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Yusri bin Rumani. Nombor kad metrik 266810. Saya akan menerangkan tentang keperluan inovasi dalam pendidikan negara pasca COVID-19. Secara umumnya, Malaysia tidak pernah mengalami bencana alam atau wabak penyakit yang dahsyat. Namun beberapa kejadian seperti banjir dan tanah runtuh pernah berlaku, tetapi ia tidak menjejaskan sistem pendidikan sekolah atau pengajian tinggi negara. Baru-baru ini dunia telah dikejutkan dengan penularan pandemik COVID-19 yang begitu cepat. Bermula pada 18 Mac 2020, kerajaan terpaksa mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan yang menerbitkan 4 fasa. Pelaksanaan perintah-perintah kawalan itu telah memberikan impak yang cukup besar dalam pelbagai sektor, termasuk ekonomi, pelancongan, pertanian, kesihatan maupun pendidikan negara yang terjejas. Dari segi gangguan psikologi, dalam aspek pendidikan di negara ini, keputusan kerajaan membatalkan atau melewatkan beberapa peperiksaan utama bagi memastikan keselamatan anak-anak dan para pelajar bukan saja memberi kesan kepada sistem pendidikan negara, tetapi turut menimbulkan rasa sedih, trauma, kecewa dan takut dalam diri pelajar. Contohnya, laporan media berkenaan sekumpulan pelajar tahun 6 yang kecewa dan menangis apabila dimaklumkan bahwa peperiksaan UPSR tahun ini dibatalkan. Mungkin pada anggapan mereka segala impian dan cita-cita untuk melanjutkan pelajaran di sekolah yang lebih baik, seperti sekolah berasrama penuh, MRSM, atau Maktab Tentera Diraja, telah berakhir. Dalam hal ini adalah amat penting kajian dilakukan untuk mengenal pasti masalah-masalah yang berlaku dalam pasca COVID-19 yang mungkin dihadapi oleh murid-murid atau para pelajar di peringkat sekolah. Ini terutamanya apabila banyak perubahan dan kebiasaan baru seperti norma baru yang dibenarkan dalam sistem pendidikan susulan pandemik COVID-19. Mungkin memberi impak kepada mereka, termasuk masalah psikologi, gangguan emosi dan seumpamanya. Oleh itu, kita hendaklah melakukan penyesuaian sistem pendidikan. Seperti kita mengetahui, kita hendak melakukan penyesuaian sistem pendidikan seperti inovasi tingkat prestasi. Inovasi pendidikan telah menjadikan beberapa buah negara semakin menonjol seperti Korea, Finland, serta beberapa buah negara maju yang lain. Berhadapan dengan situasi tersebut, Malaysia juga perlu memandang ke arah hadapan dan mencuba untuk menjadikan inovasi pendidikan sebagai sesuatu hala tuju yang baru, seperti meningkatkan perkembangan budaya di negara kita. Sekiranya ada kajian dilakukan, ia mungkin akan dapat menjawab sekurang-kurangnya 3 persoalan yang penting.
yaitu mengapa pengurusan inovasi pendidikan penting apabila berlakunya wabak atau bencana. Dan konteks kajian ini, bagaimana inovasi pendidikan yang relevan dapat memberi tindak balas terhadap masalah yang telah berlaku. Yang ketiga, bagaimana proses pengurusan inovasi dalam sistem pendidikan dapat menyumbang dan memberi alternatif dalam penyelesaian masalah dengan kebijakan tempatan berdasarkan faktor-faktor alam sekitar. Selain daripada kajian itu juga, kita akan dapat mengenal pasti dan menyelesaikan strategi-strategi kurikulum pendidikan yang mampu memberikan solusi atau penyelesaian masalah agar sistem pendidikan negara terus unggul dan terus mampu membina modal insan yang dapat menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan negara. Modal insan yang berkualiti akan memberi nilai tambah yang diperlukan oleh sebuah negara yang sedang membangun bagi meningkatkan productivity yang dapat menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Sesungguhnya usaha ke arah penjana modal insan yang berkualiti dan lestari mencakupi bidang pendidikan lebih lagi semasa pasca wabak COVID dan bencana. Pesatan pembangunan negara sememangnya memerlukan modal insan yang berilmu, berintegriti dan kemahiran dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan yang seimbang di dunia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karen Sadin Kisahdi. Nombor matrik 266522. Hari ini kita akan membincangkan tentang kesan pandemik COVID-19 kepada sektor pendidikan di Malaysia. Saya lebih menjurus ke arah penutupan sekolah berpanjangan beri kesan amat besar kepada sektor pendidikan di Malaysia. Jadi penutupan sekolah akibat COVID-19 dijangka memberi impak kepada pendidikan dan kesejahteraan ekonomi pelajar yang terkesan sepanjang hidup mereka. Wabak ini meninggalkan kesan teruk terhadap pendidikan kanak-kanak, terutama kepada pelajar yang tinggal jauh di pedalaman dan juga miskin. Penutupan sekolah berpanjangan turut menyebabkan pelajar dan negara bakal kehilangan jumlah besar sepanjang hidup mereka. Ini menggambarkan betapa teruknya kesan penutupan sekolah, malah menjelaskan beberapa langkah diputuskan kerajaan dalam membentuk dasar untuk menubur semula hari persekolahan yang telah hilang. Disebabkan sekolah bercuti sangat panjang, wabak semakin tinggi dan dijangka akan lebih tinggi lagi. Dikuatiri menjejaskan kanak-kanaklah dijangkiti COVID-19. Selain hilang peluang belajar, penutupan sekolah ini menjejaskan taksiran pembelajaran dan terpaksa menanggungkan peperiksaan penting antara 4 hingga 12 minggu malahan lebih, dan ada yang terus membatalkan peperiksaan. Susulan penurunan pandemik itu, kerajaan memilih kaedah pembelajaran jarak jauh untuk mengatasi cabaran itu dengan memperkukuh sokongan pada guru serta menilai semula dasar, pentaksiran dan peperiksaan. Antara kaedah bagi meneruskan pendidikan pelajar termasuklah menerusi platform dalam talian dan pemberian bahan pendidikan untuk dibawa pulang ke rumah. Namun keberkesanannya berbeza mengikut kawasan yang berpendapatan tinggi, sederhana dan rendah. Medium dalam talian seperti komputer dan telefon pintar adalah pilihan tertinggi, disusuli bahan pengajaran di rumah dan pendidikan menggunakan lain-lain kaedah. Jadi kebanyakan menyatakan platform pendidikan dalam talian sangat berkesan kerana dapat dilihat melalui audio dan sebagainya, manakala selebihnya menyifatkan sebagai berkesan kalangan penduduk yang berpendapatan tinggi dan menengah tinggi, dan hanya segelintir menganggapnya tidak berkesan, iaitu dalam kalangan penduduk berpendapatan rendah, kerana mereka, kita sedia maklum, kekangan kewangan, susah mendapat liputan untuk capai internet dan sebagainya. Namun kebimbangan terhadap pelajar yang tidak memiliki akses internet memungkinkan sejumlah besar pelajar akan keciciran dalam pembelajaran sekiranya sekolah terus ditutup.
sebarang keputusan untuk mengambil kira pembelajaran dalam talian sebagai hari persekolahan rasmi perlu menimbang ketidaksamaan akses pada teknologi dan tidak melebarkan jurang digital di seluruh negara. Kebanyakan pelajar daripada golongan berpendapatan rendah atau tinggal di luar bandar adalah kumpulan utama terpinggir daripada pembelajaran secara dalam talian ketika penutupan sekolah. Dalam pada itu, pembelajaran secara maya juga merangkumi semua mata pelajaran dan domain pembangunan sama ada sekolah rendah atau menengah. Namun, pengajaran subjek seperti sukan dan seni secara dalam talian adalah mencabar kerana aktiviti seperti ini tidak boleh dilakukan secara fizikal. Terutama di musim pandemik inilah tidak dibenarkan kontak secara fizikal, sukan yang kalau boleh memang dilarang sama sekali untuk aktiviti persekolahan. Perancangan pembukaan sekolah juga berbeza mengikut tahap pendidikan anak-anak. Sekolah akan dibuka seperti dijadualkan dan mengutamakan pembukaan prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Mereka ada tahap masing-masing. Contohnya darjah 1 sampai 6 dan tingkatan 1 hingga 2 dibuka pada 20 Januari. Begitu. Tingkatan 3 mungkin lain, tingkatan 5 mungkin lain kerana mereka ada peperiksaan yang lain. Sekolah akan dibuka seperti dijadualkan dan mengutamakan pembukaan prasekolah selain cenderung menggabungkan kaedah pembelajaran di sekolah secara jarak jauh. Badan Dunia turut menyarankan langkah membuka sekolah perlu mengutamakan pemantauan pelajar yang tercicir bagi mengelak jumlah keciciran kanak-kanak dan remaja meningkat selain kaedah baru serta perubahan peranan pentaksiran dalam pendidikan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.